Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua pelajar tahun 5 berada dalam keadaan sihat dan dijauhkan daripada segala penyakit sama ada bahaya ataupun tidak. Okey, kita akan teruskan pembelajaran kita hari ini bagi mata pelajaran sirah. Sebelum kita meneruskan, ada baiknya kita mulakan dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah dan doa belajar. Okey, saya minta semua pelajar untuk mengaminkan bacaan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, bagi meneruskan pembelajaran kita, saya ingin semua pelajar tonton video yang saya paparkan yang ada kaitan dengan proses pembelajaran kita hari ini. Pada tahun 628 Masihi, Rasulullah telah mengumumkan niatnya untuk melakukan umrah, dan pengumuman ini disambut oleh 1.400 orang sahabat Muhajirin dan Ansar. Para sahabat, terutamanya kaum Muhajirin, sangat gembira kerana berita itu dianggap sebagai isyarat bahawa mereka akan ke Mekah dengan aman. Ini kerana kota Mekah ialah tanah kelahiran mereka yang telah lama mereka tinggalkan, yang juga merupakan tempat turunnya wahyu pertama. Setelah Rasulullah mengumumkan hasratnya, maka datanglah rombongan orang Islam untuk berangkat ke Mekah pada 1 Zulkaidah tahun 6 Hijrah. Setibanya di Hudaybiyah, mereka telah disekat oleh orang Arab Quraisy Mekah. Orang Quraisy menyekat orang Islam untuk pergi ke Mekah kerana orang Quraisy merasakan maruah mereka tercabar dan mereka juga bimbang akan kekuatan orang Islam. Oleh sebab Sayyidina Utsman bin Affan merupakan sahabat yang paling tua, berpengalaman dan mempunyai banyak saudara di Mekah, Rasulullah telah menghantar beliau untuk berjumpa dengan pihak Quraisy bagi menerangkan tujuan kedatangan orang Islam baginda ke Mekah. Bagaimanapun, pihak Quraisy tidak mempedulikan hasrat orang Islam tersebut. Pihak Quraisy menahan Sayyidina Utsman bin Affan di Mekah. Lalu, tersebarlah kabar angin tentang kematian Utsman. Orang Islam yang mendengar kabar angin tersebut merasa marah dan telah bersumpah setia untuk membela kematian Utsman bin Affan yang dikenali sebagai Bai'ah Az-Zubair. Orang Quraisy mengetahui bahawa orang Islam akan menuntut bela atas kematian Sayyidina Utsman bin Affan, mula berasa bimbang. Lalu, mereka pun menghantar Suhail bin Amr sebagai wakil orang Quraisy untuk berunding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suhail bin Amr pun menyatakan orang Quraisy yang ingin meminta maaf dan berdamai dengan orang Islam. Setelah itu, termeterailah perjanjian antara Suhail bin Amr di pihak Quraisy dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pihak umat Islam. Perjanjian ini dinamakan sebagai Perjanjian Hudaybiyah. Okey, semua dah tonton video tadi kan? Okey, video tadi merupakan gambaran sebab berlakunya perjanjian Hudaybiyah. Ya. Okey, kita akan tengok sama. Jadi tajuk ini hari ini adalah sebab perjanjian Hudaybiyah. Okey, kita baca isi penting.
Yang pertama, tarikh berlaku perjanjian Hudaibiyah bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Tarikh berlakunya pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Sekali lagi kelas, bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okey, mimpi Rasulullah. Rasulullah bermimpi melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Apa mimpi Rasulullah? Melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Sekali lagi, melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Okay, itu adalah mimpi Rasulullah sebelum berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey, bilangan rombongan. Okey, bilangan rombongan seramai 1,500 orang. 1,500 orang. Berapa bilangan rombongan? 1,500 orang. Okey, kita tengok tempat. Tempat berhenti di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Ya, di suatu tempat bernama Hudaibiyah, di Hudaibiyah. Okey, tempat berhenti orang Islam di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Okey, utusan untuk menemui pembesar Quraisy. Rasulullah telah menghantar Sayyidina Uthman bin Affan, ya. Rasulullah telah menghantar Sayyidina Uthman bin Affan, ini utusan untuk menemui pembesar Quraisy, ya. Okey, untuk apa? Untuk meminta kebenaran masuk ke Mekah. Okey, Rasulullah telah menghantar Sayyidina Uthman bin Affan untuk berjumpa pembesar Quraisy bagi meminta kebenaran masuk ke Mekah. Okey. Okey, jadi sekarang ni saya akan ceritakan bagaimana berlakunya sebab perjanjian Hudaibiyah tu, ya. Okey, perjanjian Hudaibiyah tu adalah perjanjian damai di antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Itu untuk pengetahuan kamu lah, ya. Perjanjian damai di antara Rasulullah dengan musyrikin Mekah. Okey, pada suatu hari, iaitu pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah telah bermimpi memasuki Baitullahil Haram bersama-sama dengan para sahabatnya dalam keadaan aman untuk melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Okay. Mimpi baginda itu, baginda ceritakan kepada para sahabat baginda. Okay. Orang-orang Islam ni sangat gembira. Terutama sekali orang Muhajirin. Bayangkan, lepas 6 tahun mereka berhijrah ke Madinah, mereka tak pulang kembali ke Mekah. Jadi perasaan rindunya pada Baitullahil Haram, pada kaum kerabatnya yang di Mekah membuat-buat. Jadi bila Rasulullah menceritakan yang dia bermimpi, baginda bermimpi memasuki Mekah bersama para sahabatnya dan melakukan tawaf serta melaksanakan umrah, para sahabatnya berasa sangat gembira. Jadi, pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah bersama kira-kira 1,500 orang Islam menuju ke Mekah. Ya, mereka tak ada bawa senjata pun, cuma mereka membawa pedang yang tersarung. Okay, pedang tu sebagai tujuannya untuk menjaga keselamatan mereka. Okay. Apabila sampai di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah, okay, Hudaibiyah ni terletaknya berdekatan dengan kota Mekah. Okay, Rasulullah ni telah didatangi dan dihalang oleh beberapa orang lelaki dari Bani Khaza'ah.
Okey, mereka ni menemui baginda dan bertanya kepada Rasulullah apakah tujuan Rasulullah memasuki kota Mekah. Okey, Rasulullah pun bagi tahu. Dia kata dia dan orang Islam ingin menziarahi Mekah dan mengerjakan umrah serta melaksanakan tawaf lah. Okey. Okay, setelah mendengar penjelasan daripada Rasulullah, orang musyrikin Mekah tu menghantar satu wakil untuk berunding dengan Rasulullah. Manakala Rasulullah pula menghantar Saidina Osman bin Affan untuk berunding dengan orang Quraisy serta meminta kebenaran untuk masuk ke dalam Mekah. Walau bagaimanapun, Saidina Osman ni telah ditahan oleh orang Quraisy dalam lebih kurang dalam 3 hari. Lepas tu tak lama selepas Saidina Osman ditahan, orang-orang Islam ni mendengar berita bahawa Saidina Osman ni telah dibunuh. Apabila mendengar berita tentang kematian Saidina Osman, Rasulullah pun bersabda, kita tidak akan berganjak sehingga kita memerangi kaum tersebut. Rasulullah cakap dalam bahasa Arab lah, bukan dalam bahasa Melayu. Lalu baginda mengajak orang Islam untuk berjihad dan mati syahid di jalan Allah. Rasulullah ajak orang-orang Islam ni untuk berperang dengan orang Quraisy bagi menuntut bela atas kematian Saidina Osman. Mereka berbai'ah. Berbai'ah ni bermakna sumpah setia di bawah sepohon pokok dan berjanji tidak akan lari dari medan perang dan berjuang sehingga ketitisan darah yang terakhir. Bai'ah ni dinamakan Bai'atul Ridwan. Apabila musyrikin Mekah ni mengetahui berita bai'ah tersebut, berita sumpah setia mereka ni untuk berjuang memerangi kaum musyrikin, orang musyrikin ni berasa sangat bimbang dan mengambil keputusan untuk membebaskan Saidina Osman. Kenapa diorang bimbang? Sebab mereka tahu kekuatan tentera Islam pada waktu tersebut yang dipimpin oleh Rasulullah. Akhirnya setelah mereka, orang Quraisy ni membebaskan Saidina Osman, orang Quraisy ni ataupun musyrikin Mekah ni telah menghantar wakil lain iaitu Suhail bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah. Akhirnya setelah berunding, terterailah, maknanya terjadilah, tertulislah, termaktublah sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah, iaitu perjanjian damai di antara Rasulullah dan kaum musyrikin. Walau bagaimanapun, perjanjian ini yang telah dicapai ini membuatkan ramai sahabat, terutamanya sekali Saidina Umar Al-Khattab. Semua tahu kan sifat Saidina Umar Al-Khattab ni. Dia tidak dapat menerima isi perjanjian tersebut kerana pada pendapat mereka isi perjanjian tersebut ni lebih memihak kepada musyrikin Mekah.
Okey, tetapi Rasulullah kata, kita sabar, kita tunggu saja. Okey, akhirnya perjanjian yang diredai oleh Rasulullah ini telah ternyata memberi faedah yang sangat besar kepada orang Islam. Selepas peristiwa perjanjian Hudaibiyah, ada peristiwa pembukaan Mekah, ya, pembukaan kota Mekah. Ketika dalam perjalanan pulang dari Hudaibiyah, Allah telah menurunkan satu wahyu, iaitu surah Al-Fath. Orang Islam amat gembira dengan kemenangan pembukaan kota Mekah. Okey, semua sudah faham cerita, maknanya rentetan sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Selepas perjumpaan tersebut, Rasulullah telah menandatangani perjanjian dengan orang Quraisy, iaitu dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Okey, yang ini kita pelajari sebab-sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey, jadi kita tengok dari awal tarikh berlakunya perjanjian Hudaibiyah, iaitu pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Apa dia kelas? Ulang sekali lagi. Bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okey, kita tengok mimpi Rasulullah sebelum Rasulullah memasuki Mekah tadi. Rasulullah telah bermimpi melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Rasulullah telah bermimpi melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Okey, bilangan rombongan. Ahli rombongan yang menuju ke Mekah bersama dengan Rasulullah seramai 1,500 orang. Berapa? 1,500 orang. Okey. Okey, tempat berhenti. Okey, mereka ni yang Nabi Muhammad dan orang Islam berhenti di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Ya, Hudaibiyah ni terletak berhampiran dengan kota Mekah. Di mana tempat mereka berhenti? Di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Di mana? Di Hudaibiyah, ya, di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Okey, utusan untuk menemui pembesar Quraisy. Okay, Rasulullah telah menghantar Sayyidina Osman bin Affan. Tujuannya untuk meminta kebenaran masuk ke Mekah. Okey, Rasulullah telah menghantar Sayyidina Osman bin Affan untuk menemui pembesar Quraisy bagi meminta kebenaran masuk ke Mekah, ya. Utusan untuk menemui pembesar Quraisy ni, Rasulullah telah menghantar Sayyidina Osman bin Affan. Tujuannya untuk meminta kebenaran masuk ke Mekah. Okey, apa kata kita ulang sekali lagi bagi kita ingat. Okey, bilakah tarikh berlakunya perjanjian Hudaibiyah? Okey, perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Cuba sekali lagi, perjanjian Hudaibiyah berlaku pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okey, apakah mimpi Rasulullah? Rasulullah bermimpi melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Rasulullah bermimpi melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Okey, berapa bilangan rombongan? Bilangan rombongan seramai 1,500 orang. Berapa bilangan rombongan? 1,500 orang. Okey, tempat berhenti. Okay, mereka berhenti di satu tempat bernama Hudaibiyah. Berhenti di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Okay, utusan untuk menemui pembesar Quraisy. Siapa yang dihantar? Sayyidina Osman bin Affan. Tujuannya untuk meminta kebenaran memasuki Mekah. Untuk meminta kebenaran memasuki Mekah. Okay, Rasulullah menghantar Sayyidina Osman bin Affan menemui pembesar Quraisy untuk meminta kebenaran memasuki Mekah. Okey, boleh kita ulang sekali lagi. Okey, kita ulang sekali lagi bagi kita ingat. Okey, tarikh berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okey, apakah mimpi Rasulullah? Rasulullah bermimpi melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Rasulullah bermimpi melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Okey, berapa bilangan rombongan? Rombongan Islam ke Mekah ni? Seramai 1,500 orang. Berapa? 1,500 orang. Okey, tempat berhenti. Di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Okey, utusan
untuk menemui pembesar Quraisy. Siapa yang Rasulullah hantar? Rasulullah menghantar Sayyidina Osman bin Affan. Rasulullah menghantar siapa? Sayyidina Osman bin Affan. Okey, tujuan dia untuk meminta kebenaran memasuki Mekah. Untuk meminta kebenaran memasuki Mekah. Okey, apabila kamu dah ingat, dah faham sebab-sebab berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey. Jadi, saya nak kamu tekan link yang saya akan bagi dan jawab kuis dekat ni, kuisis ni saya dah buatkan, ada lebih kurang 8 soalan. Okey, lebih kurang 8 soalan kamu boleh jawab dan tikkan kat situ. Ya, bila kamu dah jawab, okey, ada lagi ini untuk aktiviti. Okey, dan untuk latihan. Okay. Latihan-latihan ni saya akan post juga dalam grup dan kamu boleh salin semula soalan berikut dan jawab di buku latihan ya. Soalan yang ni kamu salin dalam buku dan jawab. Okey, soalannya, bilakah berlakunya perjanjian Hudaibiyah? Tadi kita dah belajar. Okey, nombor 2, berapakah bilangan rombongan Islam yang menuju ke Mekah? Okey, yang ketiga, siapakah yang menjadi utusan orang Islam menemui pembesar Quraisy? Ini antara soalan untuk latihan kamu ya. Okey, jadi ni namanya perjanjian. Okey, jadi apabila kita berjanji sama ada dengan Allah atau dengan manusia, kita hendaklah sentiasa melaksanakan janji tersebut ya. Sebabnya haiwan lembu dipegang pada talinya, dia manusia dipegang pada janjinya ya. Okey, sebelum kita akhiri, saya nak kita ulang semula bagi kita ingat dan faham tentang pembelajaran kita hari ini. Okey, saya sebutkan semula. Okey, tarikh berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Okey, berlakunya perjanjian Hudaibiyah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah. Okey, mimpi Rasulullah. Rasulullah bermimpi melakukan tawaf dan melaksanakan umrah. Okey, bilangan rombongan. Berapa bilangan rombongan? Seramai 1,500 orang. Okey, di mana tempat berhenti Nabi Muhammad dan orang Islam? Okey, Nabi Muhammad dan orang Islam berhenti di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Di suatu tempat bernama Hudaibiyah. Okey, siapakah yang Rasulullah utuskan untuk menemui pembesar Quraisy? Okey, Rasulullah menghantar Sayyidina Osman bin Affan. Rasulullah menghantar siapa? Sayyidina Osman bin Affan. Okey, tujuan Rasulullah menghantar Sayyidina Osman untuk meminta kebenaran memasuki Mekah. Untuk meminta kebenaran memasuki Mekah. Okey. Saya rasa sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, sebelum saya tamatkan, saya ingatkan sekali lagi, kamu diminta untuk menjawab latihan aktiviti quiz ni di aplikasi Quizizz. Okey, nanti saya akan bagi link dan jawab latihan yang saya bagi 3 ni di buku latihan. Okey, sebelum saya tutup, saya sudahi dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanallahu azim wallahu a'lam bissawab. Kita akan jumpa lagi pada lain masa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.